Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, di mana pada pagi ini ataupun pada waktu ini kita dapat kembali ataupun meneruskan bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis. Dan bercakap tentang talbis ini sangat perlu kepada kita. Selain daripada membaca talbis iblis terhadap orang-orang yang disebutkan di dalam kitab ini, itu kita juga senantiasa berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada gangguan dan juga tipu daya iblis. Banyakkan berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyakkan juga berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sifat iblis ni dia akan senantiasa cuba untuk merosakkan anak Adam. Kerana ini janji dia dengan Allah, dia dah sumpah dengan Allah. Ya. Dia dah sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dengan sebab engkau dah sesatkan aku, kata iblis, aku akan halang mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi anak Adam daripada depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, sehingga engkau, kata iblis, dia kata kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi tipu daya iblis itu sangat berat. Kita pun minta dengan Allah Azza wa Jalla agar Allah lindungi kita. Kerana hanya dengan perlindungan Allah sahajalah kita dapat berlindung daripada tipu daya iblis. Kita lemah. Walaupun kita tahu macam-macam cara tipu daya dia, tapi tanpa kekuatan dari Allah, tanpa bantuan dari Allah, kita sangat mudah untuk ditipu oleh iblis. Jadi sebab itu kita doakan diri kita dulu, kemudian kita doakan orang-orang yang kita sayang dan orang-orang yang kita harapkan kebaikan daripada mereka agar diselamatkan dari tipu daya iblis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, topik kita pada hari ini ialah talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Kebetulan tajuk ni berlaku, kita sebenarnya dah baca sebahagian daripadanya pada pertemuan kita yang lepas. Saya ingat kita baca pertemuan kita lepas pada 13 hari bulan 7 2021. Maknanya sebulan lepas lah, bulan lepas. Ini kita akan baca, kita ulang balik oleh kerana pertama topik yang ada, situasi sekarang ni kita dalam krisis kepimpinan, politik negara dan juga politik dunia pun tak stabil. Afghanistan hari ni huru-hara disebabkan Amerika tertinggal lepas tangan tu, jadi huru-hara. Taliban dapat balik, ada pro and kontranya lah, ada pro and kontranya. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan negara Afghanistan sebagaimana Allah Ta'ala juga menjaga keamanan negara kita. Kita ni alhamdulillah, walaupun letak Perdana Menteri letak jawatan pun, orang kita masih lagi aman. Ini nikmat yang kita kena syukuri. Okey, walaupun dah bertukar PM, dalam masa satu penggar ni dah 3 PM. 3 lah. Mahathir tukar mula-mula daripada Najib jadi Mahathir ke Muhyiddin pula letak jawatan, tak tahu lagi, dia masih lagi caretaker. Tapi nikmat satunya yang kita kena syukuri ialah keamanan.
agar Allah Azza wa Jalla jaga keamanan negara kita ni. Huru-hara ni Allahu Akbar. Huru-hara ni Allahu Akbar. Kita minta perlindunganlah dari Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat, walaupun ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati dan ada orang yang tidak kata, yang tak setuju dengan A, dengan B, dengan mana-mana. Satu nikmat yang kita kena akui bahawa nikmat kita ni aman. Aman. Boleh kuliah, boleh kerja, boleh makan, boleh meniaga. Hak sikit-sikit tu biasalah. Okey, tidak ada yang sempurna. Cuma syukur kepada Allah di atas nikmat aman. Okey, mensyukuri nikmat itulah kita dapat baca kitab pada hari ini, dan mudah-mudahan kita mengambil faedah daripada bacaan ini, dan dalam masa yang sama kita doakan kepada para pemimpin kita, terutamanya yang paling agung yang di-Pertuan Agong. Dialah yang paling kita harapkan kebijaksanaannya setelah daripada kurniaan Allah dan rahmatnya kita dambakan, maka kita berharap kepada kebijaksanaan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku. Okey, doakanlah. Itu kerana topik kita hari ini, talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ibnul Jauzi berkata, iblis melancarkan talbisnya kepada pemimpin dan penguasa melalui berbagai sisi, namun kami akan menyebutkannya secara terpenting sahaja. Kenapa iblis nak merosakkan penguasa? Tidak lain dan tidak bukan, dia nak rosakkan negara. Dan bila rosaknya negara, maka habislah rakyat di dalamnya sengsara. Bukan kerana kesengsaraan tak ada harta, tak dia nak. Dia nak supaya berlaku kemungkaran dalam sesebuah negara. Dia nak supaya bila berlakunya kacau huru-hara, berlaku pembunuhan sesama orang. Dia nak agar agama ni diinjak-injak. Dia nak agar kemungkaran itu berleluasa, sehingga akhirnya dia berjaya merosakkan manusia. Itu tujuan dia iblis. Iblis ni dia bukan nak jawatan, tak. Dia bukan. Lantik siapa pun dia tak kisah. Yang penting dia nak agama tu binasa. Dia nak rakyat tu hilang kebergantungan terhadap agama. Yang tu paling dia nak. Okey? Akhirnya berbuat kezaliman, buat gapo semua, buat berlaku kemungkaran yang banyak, yang tu iblis suka. Okey? Macam mana dia tipu? Yang pertama, iblis memperlihatkan kepada mereka bahawa Allah mencintai mereka. Kerana jika tidak, tentu dia tidak akan menjadikan mereka sebagai penguasa dan tidak pula menjadikan mereka sebagai wakilnya dalam mengatur hamba-hambanya. Jadi pertama, iblis campurkan rasa dalam diri pemimpin, aku ni adalah orang yang dicintai Allah. Bila berlaku gitu, membuatlah macam mana pun Allah sayang kat kamu. Dia buat maksiat pun, dia kata tak apa, Allah sayang kat aku. Dia buat zalim pun, tak apa, Allah sayang kat aku. Akhir sekali, dia rosak, rakyat dia rosak dengan kezaliman mereka. Tapi dia tak pernah muhasabah bahawa betul ke Allah sayang kat dia. Tak. Iblis menjadikan dia rasa Tuhan sayang kat dia dengan sebab Tuhan lantik dia jadi penguasa. Jadi Allah dah lantik aku jadi penguasa, tentunya Allah sayang kat aku. Jadi bila Allah sayang kat aku, ikut suka aku, nak buat apa pun Allah Ta'ala sayang kat aku. Sedangkan yang dia buat tidak berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ni cabaran. Menyingkap talbis ini ialah dengan menasihatkan, jika memang mereka adalah wakil Allah dalam mengatur hamba-Nya, maka hendaknya mereka menjadikan syariat sebagai hukum. Kalau betul Allah sayang kepada kamu, maka tentu kamu ni akan menjalankan hukum Allah. Okey? Dan hendaknya mereka berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan keredaannya. Tapi dia tak, dia bukan balik macam tu. Dia anggap Allah redha kepada mereka, sebaliknya mereka melakukan maksiat kepada Allah. Berapa ramai pemimpin yang bergelumang dengan maksiat, tapi mereka tak sedar mereka orang yang dimurkai oleh Allah kerana mereka tetap berada di tampuk pemerintahan, dan itu menjadikan alasan untuk mereka bahawa mereka sangka
mereka adalah insan yang diredai oleh Allah. Okay? Tak usah kata pemimpin besar, kita duk jadi pemimpin tahap bawah ni pun lagu tu juga. Kalau Allah Ta'ala tak redha, aku tak akan duduk sini dah. Aku duduk jawatan pengarah ketua jabatan apa semua ni sebab Allah Ta'ala pilih aku. Kalau aku buat tak betul, nescaya Allah jatuhkan. Dia anggap neraca dia adalah kekuasaan. Redha Allah pada dia adalah kekuasaan. Selama dia memiliki kuasa, itu tanda Allah redha. Sedangkan yang sebenarnya, jawapan dia ialah kekuasaan ini tak pernah menjadi neraca keredaan Allah. Adapun ihwal kerajaan dan kekuasaan, Allah pernah memberikan keduanya kepada orang yang dimurkai. Allah Azza wa Jalla pun telah melapangkan dunia ini bagi mereka yang tidak dipedulikan olehnya. Okey? Padahal kalau kira kekuasaan tu tanda redha Allah, perhatikan, Allah bagi kekuasaan kepada musuh dia. Siapa dia? Fir'aun, Namrud, memiliki kerajaan yang sangat besar. Tapi mereka adalah orang yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga pernah memberikan kekuasaan bagi sekelompok orang terhadap wali-walinya serta atas orang-orang soleh, sehingga para penguasa itu menindas dan membunuh mereka. Dengan demikian kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka tidak lain untuk keburukan mereka, bukan untuk kebaikan. Jadi sebenarnya kalau begitu, kekuasaan itu adalah keburukan, bukan kebaikan buat mereka. Jadi baik para pemimpin sekalian, ambillah iktibar. Berada di tampuk pemerintahan bukanlah neraca keredaan Allah. Neraca redha Allah sebenar ialah mengikut petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Naik pangkat ke, turun pangkat ke, dapat gaji tinggi ke, naik gapo semua ke, diberikan kekuasaan ketua jabatan ke, ketua departmen, ketua syarikat, ketua apa pun, itu bukan neraca redha Allah. Neraca redha Allah ialah pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dibimbangi ialah mereka tertipu. Iblis kata tak apa, kamu, Allah sayang kat kamu, kamu buatlah apa pun. Allah sayang kat kamu. Kalau tidak, nescaya dia dah jatuhkan kamu daripada tempat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama numli lahum liyazdadu ithma, sesungguhnya kami beri mereka tangguh hanyalah supaya bertambah dosa-dosa mereka. Itu tipu daya yang pertama. Iblis merampakkan, merasakan Tuhan sayang kepada para penguasa. Jadi buatlah apa saja sebab Tuhan sayang kat kamu. Yang kedua, Iblis ni cara dia nak merosakkan ialah Iblis berbisik kepada mereka kekuasaan itu perlu wibawa. Perlu kepada wibawa. Jadi jangan mudah-mudah nak pergi jumpa dengan orang tu, dengan jumpa orang ni, nak duduk belajar ilmu agama. Kamu tiba-tiba nak datang masjid, nak duduk dalam majlis ilmu. Kamu pemimpin, wakil rakyat. Sepatutnya orang datang kepada kamu, bukan kamu datang kepada orang. Izzah dia tu. Jadi mereka menyombongkan diri. Apa? Talbis iblis. Dengan sebab kekuasaan tu, akhir jadi sombong. Tujuan dia sombong apa? Agar ditakuti. Dengan tidak mau mencari ilmu, serta tidak bersedia juga bergaul dengan ulama, sehingga akhirnya mereka mengamalkan pandangan peribadi sampai akhirnya mereka merosakkan agama. Jadi dia buat dasar-dasar, dia tak tanya dah ahli ulama. Dia buat dasar-dasar keputusan, dia tak tanya dah apa pandangan agama dalam masalah ni. Dia langgar selanggar-langgarnya, akhirnya rosak binasa. Tujuan kenapa dia? Sebab iblis kata, jangan pergi tanya alim ulama, jangan pergi belajar ilmu, sebab kamu ni ada wibawa, ada kehormatan sebagai pemimpin. Kalau kamu pergi jumpa orang tu, kamu nampak rendah daripada dia. Akhir sekali, yang menang siapa? Iblis. Rosak binasa habis umat. Okey, sudah diketahui bahawasanya watak manusia itu akan mencontohi sifat teman pergaulannya. Oleh kerana itu, jika para penguasa bergaul dengan orang-orang bodoh yang hanya mementingkan dunia,
maka tabiat mereka pun akan meniru sifat orang-orang bodoh itu. Di samping karakter yang sudah ada di dalam dirinya sendiri, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencegah atau menghalangi dirinya, dan itulah sebab kebinasaan. Jadi dia duduk kawan geng-geng hak dia belaka. Nah, time dia mau buat benda haram, tak ada orang nak tegur. Geng dia kata okey, bagus begini belaka. Nah, kamu dapat duit kopi banyak mana? Dia orang ni dapat 30 juta. Okey, orang ni aku berapa? 40 juta. Okey, dia main gitulah. Tak ada orang yang boleh nak memberi nasihat kalau dia tidak bergaul dengan para alim ulama. Kalau dia berkawan dengan alim ulama, sedikit sebanyak dia akan belajar. Dia akan belajar, dia ada takut benda ni dan sebagainya. Akhir sekali, sebab tu kita kalau boleh, kita nak tengok satu pemimpin tu, jangan tengok diri dia saja. Kita kena tengok dengan siapa dia bergaul. Sebab itu menggambarkan karakter dia. Cara iblis nak merosakkan karakter pemimpin ialah dia akan sekat bergaul dengan orang-orang yang baik ni. Jadilah dipanggil pemimpin itu bersama bitanah, kawan rapat, penasihat dia tu di kalangan orang-orang yang tidak beriman, maka habis masa tu itulah sebab kebinasaan. Okey. Itu yang kedua, iblis cara dia tipu ialah sombongkan diri, jangan bergaul dengan orang-orang baik. Yang ketiga, iblis membuat mereka takut kepada musuh. Dan iblis memerintahkan mereka untuk memperketatkan penjagaan. Namun disebabkan ketatnya penjagaan, orang-orang yang teraniaya yang berada di bawah kekuasaannya tidak dapat menemui dan mengadu kepada mereka. Okey, tidak dapat menemui dan mengadu kepada mereka. Baik. Jadi talbis yang ketiga, dia nak halang orang daripada pemimpin. Jadi sepatutnya tugas pemimpin ni dia mendengar suara rakyat, mendengar masalah-masalah mereka, membantu rakyat, kerana mereka ada kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi iblis tak nak bagi macam tu. Kalau boleh, dia nak putuskan antara rakyat dengan pemimpin ni, biar ada gap, supaya rakyat tak boleh menasihati pemimpin, pemimpin pula tak boleh membantu melaksanakan tugas dia terhadap rakyat. Macam mana cara dia nak memperjauhkan dia? Dia bagi talbis. Talbis dia kata, kamu tak tahu dalam ramai-ramai itu siapa sebenarnya musuh. Kamu tak tahu musuh. Jadi jangan pergi dekat. Kalau tiba-tiba mari orang kat kamu, tembak kat kamu dan sebagainya, jadi sia-sia saja. Akhir sekali dia pun jadi pengawal pun, makin ramai makan bodyguard, orang nak pergi jumpa dia pun tak boleh. Apa guna dia jadi pemimpin kalau dia tidak boleh menerima pandangan dan juga suara daripada orang ramai. Abu Maryam Al-Asadi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaballahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi." Barang siapa yang Allah serahkan sebahagian dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutup diri dari mereka dengan tidak menunaikan hajat, keperluan dan kemiskinan mereka, maka Allah akan menutup dirinya dari hajat, keperluan dan kemiskinan orang tersebut. Okey. Jadi pemimpin tersebut akhirnya kalau dia tutup diri dia daripada rakyatnya, Allah akan tutup dia daripada hajatnya. Allah Ta'ala tak ini antara ancaman kepada pemimpin yang menutup pintunya dari rakyat. Yang keempat, iblis ni mentalbiskan nak usul rosaknya sebuah negara ni, dia pergi cucuk-cucuk, ialah supaya mereka memperkerjakan orang yang tidak cekap, tidak berilmu, tidak bertakwa, sehingga orang lain akan mendoakan keburukan kepada mereka. Orang lain akan mendoakan keburukan kepada mereka. Tiba-tiba hilang.
Kerana mereka telah melakukan aniaya terhadap masyarakat. Mereka memberi para pegawainya makanan haram sebab didapatkan dari jual beli yang tidak halal. Mereka juga menetapkan hukuman had kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tetapi mereka mengira telah berhasil menunaikan tugas sebagai pemimpin yang Allah pikulkan ke atas bahu mereka. Jadi dia waktu dia buat, dia rasa dia telah melaksanakan tugas. Tapi sebenarnya sebaliknya, apabila dilaksanakan, dia memberi kemudaratan pula kepada orang. Okey? Dia sangka dia dah waktu kerja dia. Macam ginilah, mudahlah. Ni tapi ini bukan pemimpin Islam. Pemimpin Amerika, cerita sehari dua hari ni dia keluar daripada Afghanistan. Jadi dia kira dia telah membantu negara Afghanistan. Tapi sebenarnya yang dia buat ialah menghancurkan negara Afghanistan. Hari ini dia telah berlepas diri. Dia kata kami dulu bukan nak bina negara Afghanistan. Kita nak hapuskan Kaedah je, Al-Qaeda je. Jadi huru-hara pada negara Afghanistan tu dia dah cuci tangan. Itu yang berlaku. So dalam konteks yang lebih kecil, berapa banyak perkara-perkara yang para pegawai pergi buat ni, dia sangka dia dah laksanakan tanggungjawab. Sebaliknya yang berlaku adalah kebinasaan, kerosakan. Iblis pula dah. Seperti tikus membaiki labu. Jadi macam tu. Okey. Tadi tu semua tipu daya iblis. Alangkah jauhnya mereka dari kebenaran, kerana jika seorang amil zakat mempercayakan pembahagiannya kepada orang-orang fasik, lantas mereka khianat, lalu dia harus bertanggungjawab. Jadi pemimpin ni dia kena tanggungjawab sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Tak boleh dia kata, oh saya tak suruh pun dia lagu tu. Tapi masalahnya, kita yang percayakan dia, kita lantik dia. Di saat kita dah lantik dia, maka itu di bawah tanggungjawab kita. Tapi itu talbis lah. Talbis iblis. Yang kelima, iblis menjadikan penguasa memandang baik kebijakan yang sudah diputuskan atas dasar akal semata-mata. Mereka menghukum potong tangan seseorang yang tidak halal dipotong tangannya, dan membunuh seseorang yang tidak halal dihukum bunuh. Iblis mengelabui mereka dengan mengatakan bahawa tindakan tersebut adalah kebijakan. Bahkan dengan menyatakan bahawa, bahkan termasuk dalam talbis iblis inilah pandangan mereka yang menyebut syariat Islam punya kekurangan, masih memerlukan penyempurnaan, lalu mereka menyempurnakannya dengan potensi akal. Itu termasuk talbis iblis juga. Dia anggap dia lebih cerdik daripada kitabullah, dia lebih cerdik daripada hukum Allah. Hukum Allah ni tak sempurna dan sebagainya. Yang ni banyak berlaku. Sebenarnya dia termasuk dari talbis iblis. Ini merupakan ketertipuan yang sangat fatal, yang sangat membinasakan. Sebab syariat Islam itu sendiri adalah kebijakan ilahi. Mana mungkin ada kekeliruan yang perlu diluruskan oleh umat manusia. Takkan Allah Ta'ala turun, dia yang maha bijaksana, kita yang lemah ni nak betulkan dia punya syariat. Mustahil. Tapi talbis iblis boleh buat manusia sampai dia sanggup ubah hukum Allah kerana dia rasa dia lebih pandai dari Allah. Itu sebahagian daripada talbis iblis. Orang yang mengklaim demikian sama halnya dengan mengklaim adanya kekeliruan dalam syariat Islam yang sempurna, dan ini bahagian dari kekufuran. Ini bahagian dari kekufuran. Kami menerima sebuah riwayat bahawa Adudud Daulah menjumpai seorang gadis yang memikat hatinya, maka dia pun memerintahkan supaya gadis tersebut ditenggelamkan agar hatinya bisa tenang dalam mengatur kerajaan. Tengok. Gila sungguh tak? Ni dia bawa poin apa? Ketertipuan. Dia guna hukum akal. Jadi kenapa dia apa? Dia bunuh tu. Dia kata dia oleh kerana wanita ni, dia terpikat dengan wanita tersebut sehingga dia tak boleh jadi pemimpin yang baik. Asyik dia teringat wanita tersebut. Akhirnya dia perintahkan wanita tersebut dibunuh, ditenggelamkan. Alasan dia,
nak menjaga maslahat negara. Pasal apa? Ini urusan apa? Urusan apa sih? Urusan Seri Paduka Baginda ke? Dia jual nama urusan kerajaan, tapi sebenarnya dia buat untuk urusan diri sendiri. Mu yang terpikat wanita tersebut. Salah pun kamu. Tiba-tiba kamu guna nama urusan negara, kamu bunuh dia. Berapa banyak iblis menipu para penguasa, urusan dirinya diklaim sebagai urusan negara. Dia guna harta negara, dia guna kedudukan dia sebagai orang negara, tapi sebenarnya yang dia buat tu adalah urusan peribadi dia. Itu termasuk dari talbis iblis. Talbis iblis. Baik. Yang ni dia menghukum dengan akal. Dia rasa dia pula sebenarnya boleh bunuh orang perempuan ni sebab atas maslahat. Bahaya jadi pemimpin dia. Dia boleh buat apa saja muka kuasa dia. Tu fitnah besar. Yang keenam, iblis menjadikan para penguasa memandang baik dalam penggunaan harta secara boros. Mereka menganggap harta tersebut boleh dikuasai sendiri. Dia buat macam harta dia. Ni macam sama je berlaku di negara pasir dua butir. Ni adalah talbis iblis yang baru akan disedari dengan adanya kewajipan hajar, larangan bertransaksi terhadap orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya dengan sikap bijak. Jika ketentuan itu saja berlaku, lantas bagaimana terhadap orang yang disewa untuk menjaga harta orang lain? Bahasa dia ni agak pening sikit, tapi saya nak bagi tahu ginilah makna dia. Kita ni kalau harta anak yatim, orang yang tak erti manage harta dia, maka tidak diserahkan harta tu kepada anak yatim, kerana dia tak pandai menguruskan harta dia sendiri. Lalu bagaimana tiba-tiba dia diberi amanah menguruskan harta awam, sedang dia tak pandai nak urus harta? Apa tak? Jadi iblis dia boleh mentalbiskan orang yang dilantik menjadi pemimpin agar boros dalam menggunakan harta. Dan dia anggap tak apa, itu harta bapa aku yang punya. Seolah-olah gitu. Ataupun dalam sudut lain dia kata tak apa, ni harta awam, tak ada orang nak claim. Tak ada orang nak marah. Sedangkan itu sebenarnya hak orang ramai. Lagi dahsyat daripada hak orang seorang. Sebab kalau nak minta maaf seorang, boleh minta maaf seorang. Harta orang ramai macam mana? Okey? Jadi sungguh tidak logik kalau dari sudut dibandingkan harta sendiri yang mana tidak boleh manage. Islam ada kewajipan hajar, larangan berinteraksi dengan orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya secara bijak. Okey? Tidak mampu membelanjakan hartanya secara bijak. Bagaimana orang tu boleh disewa, maknanya dia boleh amanahkan untuk menjaga harta orang lain. Seharusnya orang yang diamanahi harta tersebut hanyalah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak ada alasan untuk membelanjakan harta secara boros. Ibnu Aqil rahimahullah berkata, diriwayatkan dari Hammad, seorang perawi syair, bahawa dia mengutarakan beberapa bait syair di hadapan Khalifah Al-Walid bin Yazid. Lalu Walid memberinya 50,000 dan 2 hamba sahaya wanita. Ibnu Aqil menjelaskan, ini termasuk riwayat yang dinukil dalam konteks memuji para penguasa. Padahal sebenarnya riwayat itu tergolong celaan terhadap mereka, kerana yang bersangkutan itu telah menghambur-hamburkan harta yang berada di Baitul Mal kaum muslimin. Boleh faham? Jadi dia orang tulis cerita puji penguasa. Pasal penguasa ni baik. Orang pergi baca syair depan dia, dia bagi 50,000 dinar atau 50,000 dirham, dia bagi lagi 2 hamba sahaya wanita. Tapi sebenarnya itu adalah celaan. Pasal apa? Macam mana dia boleh bagi harta 50,000 begitu boros hanya kerana baik-baik syair?
guna harta kerajaan dengan perkara itu adalah termasuk talbis iblis. Di pihak lain, iblis menjadikan sebahagian dari penguasa tersebut menganggap baik tidak memberikan harta kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya, dan ini merupakan bahagian dari bentuk tabzir. Sebaliknya, kalau nak bagi bantuan kepada orang miskin, dia kata membazir. Jadi kita bagi kat dia orang. Tapi kalau bagi kepada penyair-penyair, okey. Zaman kita lah ni, nak bagi bantuan, paket makanan kau, bantuan untuk orang-orang susah, asnaf, tak boleh ni, mahal harga gini. Tapi kalau buat konsert malam tahun baru, kalau buat konsert hari kebangsaan, kemerdekaan, panggil artis ratus orang, dia berkata ini tak apa, ini untuk kemaslahatan negara. Padahal itu termasuk dari pembaziran. Okey? Banyak ni, kalau kita nak kena tanya banyak nanti ni. Yang ketujuh, iblis membuat mereka menganggap baik sikap meremehkan kemaksiatan. Iblis menipu para penguasa itu dengan bisikan, kalian menjaga jalan lagi mengamankan negara, maka semua itu akan menolak azab di atas kalian. Pandai. Dia kata tak apalah, buat maksiat sikit-sikit, kamu dah buat baik banyak dah. Kamu dah jadi penguasa, kamu dah bina masjid banyak mana dengan harta kerajaan lah. Kamu dah buat jalan macam banyak mana, kamu dah hantar askar-askar, banyak dah kebaikan pemimpin. Betul, pemimpin banyak kebaikan. Tapi iblis memasukkan oleh kerana kamu dah banyak kebaikan, maksiat kamu buat tu biasa je lah. Okey. Jadi seolah-olah dia para pemimpin ni anggap dia dah banyak pahala, dia bermudah-mudah dalam kemaksiatan. Jawapan talbis ini iaitu dengan menyatakan kalian diangkat menjadi pemimpin umat untuk menjaga negara dan mengamankan jalan umum. Ini adalah kewajipan kalian. Sementara itu meremehkan kemaksiatan jelas terlarang, maka kewajipan tidak mampu menepis azab di atas kalian terlebih kerana sikap meremehkan kemaksiatan. Maknanya apa? Hak kalian buat tu kewajipan sebagai pemimpin dah. Jadi bukanlah satu kalau kebaikan hak kamu nak buat dengan pilihan dak tu memang kerja kamu. Sebaliknya dosa meremehkan maksiat ni itu memang kena azab. Yang ke-8. Jadi yang ke-7 ni meremehkan maksiat ni. Yang ke-8, iblis menipu kebanyakan penguasa dengan membisikkan bahawa dia sudah melaksanakan kewajipan. Indikatornya keadaan hidup masyarakat yang terlihat baik. Seandainya yang bersangkutan melihat lebih dalam, nescaya dia mendapati perbezaan realiti yang banyak. Dia rasa kewajipan dia tu dah terlaksana berlaku. Pasal masyarakat hidup lebih baik. Tapi sebenarnya kalau dia lihat dari sudut yang lebih dalam, dia akan mendapati banyak realiti yang berbeza dengan apa yang ada depan mata dia. Okey. Yang ke-9, iblis menjadikan penguasa menganggap baik beberapa cara mendapatkan dan mengeluarkan harta dengan cambukan keras, menyita harta pengkhianat maupun koruptor dan menuntutnya agar bersumpah atas kesalahan. Padahal yang benar adalah dengan menegakkan berbagai bukti yang boleh memberatkan si pengkhianat itu. Tak boleh juga orang. Sampai setara tu. Ada orang khianat, tapi dia ni guna kekerasan untuk sabitkan orang tu bersalah. Suruh ngaku bahawa kamu ni gini guna macam-macam. Okey? Lalu dia kata apa? Iblis menjadikan penguasa menganggap baik beberapa cara mendapatkan dan mengeluarkan harta dengan cambukan keras, makna seksa, atau menyita harta pengkhianat maupun koruptor dan menuntutnya agar bersumpah atas kesalahan, suruh ngaku. Padahal yang benar adalah dengan menegakkan bukti yang boleh memberatkan si pengkhianat. Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz bahawa salah seorang pegawainya menuliskan satu laporan, ada yang mengkorupsi harta Allah
Tapi aku tidak boleh menarik harta yang ada di tangan mereka kecuali dengan menimpakan satu hukuman terhadap mereka. Maka lantas Umar bin Abdul Aziz menanggapi ucapan ini. Dia berkata, aku lebih suka mereka bertemu dengan Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas pengkhianatan mereka dibandingkan aku bertemu dengan Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas darah mereka. Faham tak ni? Faham tak? Kadang-kadang ada orang bila dia dapat sabit kesalahan, dia tak ada bukti terhadap kesalahan tersebut. Tapi dia nak tangkap macam mana? Dia create satu kes supaya orang ni bersalah. Dengan sebab bersalahnya dia kes tu, dia boleh sita semua harta-harta dia. Nampak tak? Oh, bahaya ni, bahaya. Saya ulang sekali lagi. Ada orang, dia khianat. Dia salah. Tapi orang tak boleh bukti kesalahan dia. Tapi penguasa ni, oleh kerana dia ada kuasa, dia create satu kes untuk mensabitkan orang dengan kesalahan ni, dan dia sita harta kawan tu, dia ambil harta kawan dia disabitkan bersalah. Salah mana? Salah kes yang dia create. Dia dah buat satu track macam mana untuk tangkap orang ni, akhirnya orang ni boleh tangkap. Kesalahan sebenar dia tu dia tak boleh nak sabitkan. Tapi dia buat satu kes supaya orang ni sabit bersalah dengan kes yang kedua. Ni satu A, ni satu B. Kes A ni ori tapi tak ada bukti. Kes B ni adalah kes yang fabricated, yang dicipta, dibuat-buat. Jadi orang tanya Umar bin Abdul Aziz dalam kes ni. Dia kata apa? Aku lebih suka, kalau kita tak dapat tangkap dia, tak apa. Aku lebih suka dia bertemu dengan Allah, bawa kesalahan dia dihukum depan Allah, daripada tiba-tiba aku kena menghadap Allah, bawa kesalahan yang aku buat terhadap dia ni. Bawa tanggungjawab di atas darah mereka, aku pula nak kena tanggungjawab. Biar dia yang dihukum oleh Allah, kita tak payah buat apa. Tapi kekuasaan ni fitnah. Kekuasaan ni fitnah. Siapa ada orang boleh create satu undang-undang, satu hukum, satu kesalahan, timpakan atas orang lain, padahal orang tu tidak bersalah. Boleh. Jadi itu bahaya antara talbis iblis terhadap para penguasa. Kuasa ni jangan main-main. Waktu kita tak boleh kuasa, kita boleh cakap macam-macam. Tapi bila Allah dah bagi kepada kita kuasa, barulah kita tahu tinggi ke rendah langit di atas kita. Yang ke-10, iblis menjadikan para pemimpin menganggap baik. Asyik balik asal ni. Tak tahu apa. Yang ke-10, iblis menjadikan para pemimpin menganggap baik bersedekah seusai menghasab. Ghasab. Ghasab ni apa ghasab? Ghasab ni merampas. Merampas. Dia memperlihatkan kepada mereka bahawa sedekah menghapuskan dosa ghasab. Ghasab tu merampas lah. Dia rampas harta rakyat, kemudian dia sedekah pula kepada rakyat. Jadi dia anggap dia dah sedekah dah. Padahal 1 dirham sedekah, iblis berkata 1 dirham sedekah dapat menghapus 10 dosa kerana ghasab. Ghasab ni merampas harta lah. Hal ini mustahil. Hal ini mustahil. Mana hari ni asyik-asyik hilang. Pelik tak? Ke sebab sambung ni? Susah sambung. Okey. Okey, hal ini mustahil kerana dosa ghasab tetap ada. Sedangkan sedekah dirham, jika itu hasil ghasab, ia tidak akan diterima. Bila dari hasil halal, maka dia tetap tidak menghapuskan dosa, kerana memberi sedekah pada orang miskin tidak menggugurkan tanggungjawab atas orang lain. Rampas harta daripada orang A, bagi hadiah kepada orang B, sedekah, tak hilang pahala dosa kepada orang A sekiranya kita betul-betul ikhlas sedekah pada orang B. Apatah lagi kalau sedekah tu daripada hasil rampasan tadi. Rapah barang custom, sebagai contoh lah, sedekah barang custom, barang hak dia rapah, ada pahala ke sedekah? Contoh, ada pahala sedekah barang rampasan. Ambil lah, aku bagi sedekah, padahal dia rapah tadi.
Lepas tu dia rasa aku tak apa, banyak pahala dah sedekah. Sedangkan hak dia sedekah tu daripada harta rampasan. Kan harta dia. Kalau dia tak ikhlas, macam mana nak menghapuskan dosa? No. Apalah tak lagi sedekah pula rokok kretek kena rapah. Kena berkontena ke apa tu tak apalah sedekah orang daripada dia lupus. Besar tanggungjawab tu. Yang ke-11, Iblis menjadikan mereka terus-menerus berbuat dosa, namun menganggap baik mengunjungi orang soleh dan meminta doa mereka. Dia buat dosa, relax je. Time waktu dekat dengan nak pilihan raya, dia pun pergi jumpa orang soleh tu, pergi jumpa orang ni, dia minta nak tunjuk dia soleh. Okay? Iblis menipu mereka beranggapan bahawasanya kunjungan itu dapat meringankan dosa. Padahal kebaikan berkunjung kepada orang-orang soleh itu tidak dapat menepis keburukan dari kemaksiatan mereka. Bahaya ni. Yang ke-12, di antara para penguasa ada yang menjadi bawahan penguasa yang lainnya. Lalu sang atasan memerintahkan bawahan agar berbuat zalim. Si bawahan ini mau saja menurutinya. Sungguh iblis menipu dia dengan talbisnya. Dosanya akan dipikul oleh atasanmu. Ini keyakinan yang batil. Dia pemimpin, dia bos di company ni. Atas pada dia ada bos lagi. Atau dia pun YB, atas pada dia ada menteri lagi. Atau dia menteri, atas pada dia ada perdana menteri. Ataupun dia orang besar lagi pada tu. Jadi iblis ni bila orang buat jahat dia kata tak apalah. Aku lulus je. Nanti akhirat besok Tuhan tanya dia, bukan dia keluar arahan. Kan? Iblis memberikan keyakinan begitu. Padahal kepercayaan itu adalah kepercayaan yang batil. Sebab siapa-siapa yang terlibat dengan maksiat, dia memikul dosa maksiat tersebut. Kamu jo lulus, kamu saing, dia jo arah, dua-dua kena tanggungjawab. Jangan kata, dia lah tanggungjawab sebab dia jo suruh. Okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setiap orang yang membantu tindakan maksiat, dia pun dianggap selaku maksiat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang terkait dengan minuman arak? Baginda melaknat orang yang memakan, memberi, menulis dan 2 saksi riba. Termasuk dalam hal ini manakala seorang bawahan menarik wang untuk diberikan kepada atasan, padahal dia tahu atasannya pasti menghambur-hamburkannya, yakni mengkhianati amanah. Kerana pengetahuan tersebut, maka si bawahan dianggap turut membantu sang atasan dalam melakukan perbuatan zalim. Okey? Termasuk dengan kalau dia tahu kalau tak buat ni dia orang buat jahat ke apa, jadi dia pun bantu khianat terhadap amanah. Maka dia termasuk dari orang yang membantu orang berbuat zalim. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, cukuplah seorang itu dianggap pengkhianat manakala dia memberi kepercayaan kepada para pengkhianat. Istilah khianat lah ni masyhur lah ni sehari 2 hari ni. Jadi kalau dia memberi kepercayaan kepada para pengkhianat, dia juga dianggap sebagai pengkhianat. Cuma pengkhianat di sini kena tengok dari sudut mana pengkhianat ni. Pengkhianatan yang berlaku ni, kezaliman yang berlaku adalah kezaliman pada neraca Allah Subhanahu wa taala. Pada neraca Allah Subhanahu wa taala. Kalau kezaliman tu, kalau perkara tu di bawah neraca Allah, cuma orang tak puas hati lalu orang panggil khianat, itu tidak dikira khianat, sedangkan sebenarnya dia berlaku dalam perkara yang diwajarkan oleh Allah Subhanahu dari sudut hukum lah. Okay? Dan khianat sebenar, kezaliman yang sebenar ialah apabila berbuat khianat dan berbuat zalim terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang membimbing para hamba ke jalan yang benar. So kita doakanlah agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita untuk menjadi orang-orang yang memimpin menurut neraca Al-Quran dan juga As-Sunnah. Walaupun kita tak puas hati, doakanlah juga. Pasal apa? Sebab boleh jadi dengan asbab doa itulah Allah memberikan kepada kita
apa yang menyejuk hati kita dan apa yang memberikan manfaat kepada kita, bukan sekadar kita, malah untuk anak cucu dan generasi yang seterusnya, insya-Allah. Hati-hati, jadi sebab pemimpin ni termasuk daripada target iblis dalam menipu daya. Iblis menipu daya, antara target dia ialah para penguasa. So tak dinafikan, penguasa-penguasa ni iblis suka untuk ganggu, suka untuk tipu daya, suka untuk goda, untuk memberikan kemudaratan kepada umat. So jadi kita ni, kita doakan untuk kita, doakan juga para pemimpin kita agar dilindungi daripada tipu daya iblis, dan agar Allah memberi taufik kepada mereka, petunjuk untuk berkata dengan perkataan yang benar, untuk memimpin dengan kebenaran, dan akhirnya membawa semua rakyat ini kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala redha dan kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis tamatlah kita pada talbis iblis terhadap para penguasa. Kita berhenti setakat tu dululah, insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang seterusnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan katanya tak ada? Tak boleh buka tengok. Tak apalah. Ana pun tak boleh tengok, jadi minta maaf lah. Kalau ada yang bertanya, mungkin kita tengok pada komen-komen nanti. Siaran akan datang, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma, sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.